Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sambung pembacaan kita daripada kitab Sab'una Hadithan fil Jihad, himpunan 70 hadis tentang jihad. Suatu kitab kecil yang menghimpunkan hadis-hadis tentang jihad oleh seorang ulama yang wafat tahun 387 Hijrah, yaitu Al-Imam Ibn Battah ataupun Abu Abdullah Al-Akbari rahimahullah wa nafa'allah bi'ulum jami'al ulama'i fi darain amin. Hadis yang ke-14, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa pandangan kamu berkenaan seorang lelaki yang ingin berjihad kerana mengingini suatu habuan dunia dengan jihadnya itu?" Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menceritakan bahwasanya di sana ada seorang lelaki. Beliau bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang itu dia berjihad, keinginan dia untuk berjihad kerana inginkan habuan duniawi." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pahala untuknya. Jawapan Rasulullah SAW itu menimbulkan suatu kejutan kepada orang ramai. Bila Nabi sebut tidak ada pahala untuk dia, lalu mereka berkata kepada lelaki itu, "Kamu tanyalah kembali kepada Rasulullah, kerana barangkali tadinya kamu tidak memahamkan baginda dengan tepat pertanyaan kamu itu." Lalu lelaki itu pun pergi sekali lagi kepada Rasulullah SAW dan mengulangi pertanyaannya. Namun baginda tetap memberi jawapan yang serupa, iaitu tidak ada pahala untuknya. Sehinggalah 3 kali mereka menyuruh lelaki itu berulang tanya, dan baginda tetap memberi jawapan yang sama. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk memperolehi pahala ataupun ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Karena Nabi menyebutkan la syai'a lahu. Bila ditanya, kalau dia menginginkan dunia, habuan duniawi daripada jihadnya itu, apakah ada pahala untuk dia? Nabi jawab la syai'a lahu. La syai'a lahu, kalau dalam nahwu bahasa Arab, la itu dia panggil la an-nafiyah lil jins. Syai'a itu isim la, sama macam la ilaha. La ilaha illallah. La ilaha mana tidak ada langsung, penafian jenis dia kan. Nama kata Tuhan ni tidak ada illallah, kecuali Allah. Itu mana la ilaha. Jadi begitu juga, kalau kita tanya, ada tak lelaki, ada tak dalam rumah tu lelaki, orang kata la rajula fidar. Jadi dia faham. Bila kita kata la rajula fidar, mana kata jenis lelaki tak ada langsung, tak payah tanya lah. Kalau dia tak jawab itu, kita tanya lagi. Jadi begitulah juga Nabi sebut la syai'a, tidak ada apa-apa langsung untuk dia.
kalau dia berjihad, tapi yang dia nak itu ialah habuan duniawi, maka la syai'a lahu, tidak ada sebarang pahala untuk dia. Kemudian dalam kitab kita ini hadis dia berhenti di situ. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Nur Imam Ibn Hajar dengan sanad yang sahih, dalam Sunan An-Nasa'i ada tambahan Nabi sebut. Setelah ditanya berulang kali, akhirnya Nabi menjawab, la syai'a lahu, tidak ada sebarang pahala untuk dia. Summa qala, kemudian Nabi menegaskan ataupun menjelaskan, di mana kata baginda, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan melainkan yang ikhlas, illa ma kana khalisan, melainkan amalan yang ikhlas, wa batughiya bihi wajhuhu, dan dicari, dituntut dari amalan itu wajhuhu, keredaan Allah. Jadi itu baru dapat pahala. Bukan jihad sajalah, tuan-tuan sekalian, kita faham daripada sini umum Nabi sebut, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang ikhlas, dan juga yang dilakukan untuk mencari keredaan dia, barulah Allah Ta'ala terima. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini menuntut kita untuk bukan saja beramal, tetapi meluruskan niat semasa kita beramal. Cuma tuan-tuan dan sekalian, dia timbul satu persoalan. Dalam kita mengaji fiqh, apa hukum seorang yang dia ambil wudu, di samping dia niat ambil wudu, hadir juga lah hati dia itu niat untuk bersejuk-sejuk. Kata ulama, wudu dia sah, tidak ada apa-apa. Maknanya yang tidak sah itu kalaulah dia ambil wudu, tidak ada langsung niat untuk wudu, dia niat semata-mata nak bersejuk, itu tidak sah wudu dia. Dan dalam mazhab Syafi'i, wudu itu dihadirkan, wudu niat yang wajib itu hadir, mesti dihadirkan pada ketika kita mula menyentuh anggota rukun yang mula-mula sekali, iaitu muka. Dan jadi ketika kita basuh muka itu, jika hadir niat wudu, maka sahlah wudu kita. Tapi kalau kita yang hadir itu semata-mata nak basuh muka, kemudian teringat wudu tak ada, sampai mana habis basuh muka, teringat wudu tak ambil lagi, kita pun kata sambung teruslah pergi tangan siku. Jadi tak sah wudu, sebab waktu basuh muka tadi tidak hadir niat wudu, walaupun perbuatan basuh muka itu ada. Jadi itu jelas. Masalah sekarang ni, dia nak niat musim panas, sambil-sambil dia ambil wudu itu nak sembahyang, dia pun niat dalam hati itu nak bagi sejuk. Jadi kata ulama, tidak membatalkan niat. Tapi macam mana di sini pula dia berjihad? Sambil-sambil jihad itu nak juga nama. Dalam hadis jihad ni boleh juga orang panggil kita ni mujahid. Contoh, kalau mati orang panggil syahid. Yang itu tidak ada pahala. Jadi ikut mana cerita pula, ada yang boleh gabung, ada yang tak boleh gabung, boleh campur. Jadi wallahu alam, tuan-tuan sekalian, bila hadir niat untuk menunjuk itu dipanggil riak. Riak itu adalah maksiat hati. Tapi kalau yang bersejuk-sejuk tadi ni, harus
Maknanya satu tujuan yang diharuskan oleh syarak, termasuk yang masih diredai oleh Allah Ta'ala dalam hukum taklifi kita yang 5 tu. Di antara ada 3 wajib, sunat, harus. Itu masuk dalam perkara yang dipanggil apa? Yang berada dalam kategori yang diizin oleh syarak. Ada yang wajib, ada yang sunat, dan ada yang tidak ada apa-apa. Pahala pun tidak, dosa pun tidak. Tapi kalau di sana haram, kemudian makruh, maka itu masuk dalam daerah yang dilarang oleh syarak, yang dimukai oleh syarak. Jadi mungkin itulah kita faham, wallahu a'lam. Karena bila kita gabungkan niat jihad itu dengan menunjuk itu dipanggil riak. Riak itu masuk dalam maksiat batin, maksiat hati. Maka di sana kita perhatikan, nanti kita akan jumpa hadis, jika seseorang itu dia keluar berjihad, pahala pun dia nak, kemudian mudah-mudahan menang, dapat bawa balik harta rampasan perang pula. Jadi begitu. Itu macam mana pula? Jadi berdasarkan kepada hadis itu tidak membatalkan pahala. Sebab Nabi sendiri pun sebut dalam hadis, kita akan jumpa nanti insya-Allah. Di mana Allah Ta'ala masih simpan, walaupun dia balik dengan pulang dengan bawa harta rampasan perang, tapi tetap tersimpan pahala di akhirat untuk dia. Walaupun tidak sebanyak orang yang tak balik terus. Yang tak balik terus itu dia mati syahid. Ini dia balik, bawa balik pula harta rampasan perang. Kata Nabi, dia bawa balik, dia panggil, dia Allah Ta'ala simpan untuk dia di sana sepertiga daripada pahala yang dikurniakan Allah kepada orang yang mati syahid. Jadi tetap ada pahala juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya kita hidup dalam atas muka dunia ini, tak boleh kita gabungkan benda ibadat dengan maksiat, termasuk maksiat batin. Kalau kita terpaksa gabung pun dua ibadat, dua ibadat gabung sekali, itu boleh. Tapi bukan semua. Bukan semua. Baca kena mengajilah. Kita kena mengaji yang boleh gabung. Contoh macam sembahyang sunat wuduk, boleh gabung dengan sembahyang duha. Itu boleh gabung. Tahiyyat masjid pun boleh. Kemudian tapi sembahyang fardu, dua fardu tak boleh gabung. Nanti tuan-tuan duduk kias. Kalau sembahyang duha boleh niat sekali saja aku sembahyang sunat duha berserta dengan wuduk. Sembahyang sunat wuduk baru kita lepas ambil wuduk. Dia dapat dua-dua sekali. Lalu tuan-tuan kata kalau yang tu boleh gabung, jadi saya pun nak gabung dua sembahyang fardu yang saya tak qada lagi. Ada sembahyang fardu tertinggal, zuhur dengan asar. Jadi tuan-tuan pun niat saja aku sembahyang zuhur dan asar qadaan 4 rakaat kerana Allah. Senang banyak. Jadi dia tak boleh. Dua benda ibadat yang maksudah ataupun dua fardu tak boleh digabung. Kalau tuan-tuan ada dua puasa, satu puasa qada, satu puasa nazar, tak boleh tuan-tuan puasa satu hari dengan niat dua itu. Sebab dua-dua itu adalah wajib ataupun fardu. Di sana ada satu bab khusus para alim ulama kita menghuraikan tentang penggabungan ni. Kalau tuan-tuan bangun pagi hari Jumaat, kemudian hari raya pula hari itu, pagi itu pagi raya. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Kemudian pada malam itu bersama dengan isteri nak kena mandi wajib. Jadi boleh satu kali mandi 3 niat. Satu kali mandi 3 niat. Tak ada ulama kata kena 3 kali mandi, tidak sejuk bedi. Dan mandi wajib selapis. Kemudian keluar pula masuk balik niat pula mandi sunat hari raya. Kemudian keluar lap apa semua, mandi sekali lagi pula, mandi hari Jumaat pula. Tak ada ulama yang sebut begitu. Sekali mandi saja.
Tapi kita menghadirkan ketiga-tiga niat itu. Niat mandi hadas beserta dengan mandi Jumaat dan juga mandi hari raya. Jadi boleh gabung tiga di situ. Kalau Imam Ahmad rahimahullah, kalau korban, musim korban, kemudian pada yang sama dapat anak pula waktu tu juga, boleh gabung dua-dua sekali atas satu ekor kambing, niat dua-dua sekali, korban dan juga akikah. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh, Imam Syafi'i tak boleh, mana kena buat asing-asing, tak boleh gabung. Itu khilaf ulama pula di situ. Jadi ada di sana satu bab, satu tajuk para ulama bahaskan. Kalau nak mengaji lengkap ni kena mengaji tajuk tu, iaitu tasyrik dan niat, penggabungan niat. Bila boleh, apa yang tak boleh, apa kriteria ibadat-ibadat yang boleh digabungkan dan apa yang tak boleh digabungkan. Hadis yang berikutnya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan, seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang lelaki berperang kerana ingin mendapat harta rampasan perang, seorang lagi berperang kerana ingin namanya disebut-sebut, dan seorang lagi berperang supaya dilihat kedudukannya, maka siapakah dari mereka yang berada di jalan Allah?" Dia tanya, sebab dalam Quran ni penuh kita akan jumpa dengan bila sebut jihad saja, Allah Ta'ala akan sebut fi sabilillah, wajahidu fi sabilillah, berjihadlah kamu di jalan Allah. Begitulah yang diulang-ulang, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang beriman mereka berperang di jalan Allah, fi sabilillah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi dia tanya, "Ya Rasulullah, yang kami dok tengok itu ada orang berperang semata-mata kerana apa? Kerana memang dia nak harta rampasan perang, bukan kerana ikhlas sangat pun. Mudah-mudahan kalau menang boleh buat balik harta rampasan perang. Dan ada pula orang," kata dia kepada Rasulullah, "yang berperang kerana ingin namanya disebut-sebut orang." Makna terpahat ditugu bahasanya dia ni seorang yang dipanggil seorang mujahid tentu. Dan ada juga berperang kerana hamiyatan, kerana semangat. Dia ni pantang dicabar. Hamiyatan ni semangat jahiliah, semangat kedaerahan, semangat bangsa dia panggil. Itu hamiyatan. Maka siapa di antara mereka itu yang berada jalan Allah? Apa yang dimaksudkan dengan sabilillah itu? Lalu Nabi SAW menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Sesiapa berperang dengan niat untuk menjadikan kalimah Allah, yakni agama Allah, sebagai agama yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah. Itu makna sabilillah. Berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, berperang, berjihad untuk menegakkan kalimah Allah, iaitu agama Allah. Itu baru sabilillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati." Adalah lafaz hadis jamak, binniyati. "Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya bagi setiap manusia untuknya pahala atau balasan bergantung kepada apa yang telah dia niatkan.
Jadi ada dua statement di sini. Bagi kita sama, lebih kurang sama saja. Tapi dia ada beza sebab Nabi sebut dua. Yang pertama kata Nabi, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu mengikut apa yang dia niatkan. Jadi para ulama ada sikit khilaf dalam statement yang pertama, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amalan binniyati, bergantung kepada niat. Jumhur ulama kata innamal a'malu sahihatun binniyati. Sesungguhnya segala amalan hanya sah dengan niat. Jadi sebab itu jumhur ulama masuk dalam mazhab Syafi'i, mana-mana ibadat rukun yang pertama sekali adalah niat. Kalau buat elok macam mana sekalipun, lepas bagi salam baru tersedak kata niat itu tak betul, ibadat tak sah, kena ulang balik. Contohnya macam mana tuan-tuan sekalian? Kita sembahyang jamak qasar, kita sembahyang jamak. Bila sembahyang jamak, dalam satu waktu tu kita buat dua solat. Biasa ni berlaku tuan-tuan sekalian bila kita buat jamak takhir. Jamak takhir ini tertib itu sunat saja. Contoh macam kita buat jamak takhir, iaitu kita himpunkan zuhur ke dalam asar ataupun maghrib ke dalam isya. Yang selalu berlakunya zuhur asar, jamak takhir. Boleh kita nak buat asar dulu diikuti zuhur, dan boleh nak buat zuhur dulu diikuti asar. Sebab dua-dua waktu dah masuk. Zuhur pun dah masuk, dah lepas dah. Cuma kita tak solat kerana kita niat untuk tangguhkan solat zuhur ke dalam waktu asar, dipanggil jamak takhir. Biasanya bila seorang itu dia buat zuhur dulu. Bila dia buat zuhur dulu, saat dia niat sembahyang zuhur, dia buat asar, dia buat asar dulu, katalah contoh dia sembahyang asar dulu. Kemudian dia bangun pula 2 rakaat lagi, dia niat asar lagi. Dia duk ingat kata dia buat tadi ni zuhur. Lepas zuhur baru dia nak buat asar. Kemudian ada orang kata cerita kat dia mana-mana dulu boleh. Dia pun selalu dia duk buat apa? Duk buat katalah buat asar dulu, lepas zuhur. Tapi bila ada dia mengaji, orang kata mana-mana dulu boleh. Tadi hari ni nak buat zuhur dulu. Buat zuhur kemudian buat asar. Jadi ataupun dia buat, kita sebut tadi dia buat asar dulu lah, senang nak bagi contoh kepada tuan-tuan. Dia buat asar dulu, jadi sepatutnya lepas tu dia buat zuhur. Tapi sembahyang kedua pun dia niat asar juga, sebab atas ingatan dia tadi dia buat tadi adalah zuhur. Setelah dia bagi salam baru dia teringat, oh rupanya dia buat tadi ni asar dulu. Yang kedua pun niat asar juga. Bolehlah kita kata pakai halal lah, dah buat dah 2 rakaat, cuma silap tak niat saja. Tidak. Sebab hadis ni kata innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amalan kamu dengan niat. Kata jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, dengan niat itu maksud apa? Segala amalan kamu sah dengan niat. Jadi hanya diterima zuhur kalau diniatkan zuhur. Tadi kamu tak niat zuhur, dua-dua kamu niat asar. Jadi sebab itu kena bangkit buat lain lah. Buat lain dia panggil, sebab tadi niat tak betul. Okey, boleh faham tu sekalian itu. Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap seorang itu pahalanya mengikut apa yang diniatkan. Tadi niat tuan-tuan sekalian, pahala pula bergantung kepada niat juga. Jadi sebab itu 4 rakaat, 2 rakaat sebagai contohnya. Apa beza 2 rakaat subuh
dan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Tak ada beza. Kalau tuan-tuan kata ada beza Ustaz, subuh ada kunut. Itu bagi kita mazhab Syafi'i, mazhab lain tak ada kunut. Apa beza dia? Tak ada beza dari segi fizikal, tak ada beza. Beza pada niat. Satu, tuan-tuan pada niat, saja aku sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah. Allah Ta'ala bagi pada pahala pada kita yang dijanjikan, iaitu sama seperti mana dunia dan segala isinya. Kemudian pada sembahyang subuh pula, saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah. Perbuatan sama, tapi niat berbeza. Niat yang menentukan. Sebab itu Nabi kata, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap seorang itu, pahalanya ma nawa, mengikut apa yang dia niatkan. Dan boleh jadi juga tak ada pahala. Boleh jadi juga tak ada pahala langsung. Sebab apa? Sebab riak. Menunjuk-nunjuk. 2 rakaat juga, tapi tak ada pahala. Sebab daripada awal lagi dia niat. Sebab apa? Sebab nak tunjuk ke orang, kata dia semayang. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan inilah satu hadis yang ulama junjung dalam semua kitab mereka. Maka bila mereka tulis kitab, semua kitab hadis, mereka suka meletakkan ini hadis yang mula-mula sekali, termasuk Imam Bukhari. Dalam banyak-banyak hadis itu, dia pilih inilah hadis yang mula-mula sekali yang dia tulis dalam kitab dia. Innamal a'malu binniyati. Di samping nak memperingatkan diri dia sendiri, dia ulang 7 kali. Imam Bukhari, dia teknik penulisan dia, bila perlu diulang, dia akan ulang. Hadis innamal a'malu binniyat itu dia ulang 7 tempat dalam sahih dia. Jadi sebab itu jumlah hadis dalam sahih Al-Bukhari ada 7,000 hadis lebih. Tapi bila dibuang Al-Mukarrar yang berulang-ulang, ada sekitar dalam 2,500 begitu. Imam Bukhari dia ulang. Kadang-kadang dia potong. Dia ambil separuh yang sesuai dengan tajuk. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sangat-sangat penting. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin pun, hadis ini, Riyadhus Shalihin ada 1,500, 1,600, hampir 2,000 hadis kalau tak silap. Ini pun hadis yang pertama juga dia masukkan, innamal a'malu binniyati. Dan begitu juga dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi pun sama juga. Inilah hadis yang pertama. Sayang sangat-sangat bila kita beramal, tapi sikit saja yang kita nak kena jaga, tapi kita tak jaga, iaitu niat. Dia menyebabkan amalan kita itu akan menjadi fata morgana, dia panggil. Di akhirat nanti, macam orang yang berada di padang pasir, yang sangat dahaga, dalam keadaan sangat dahaga, dia tengok daripada jauh itu ada renik-renik. Dia kata depan tu ada air dah. Rupa-rupanya bila dia sampai, rupanya bukan air, renik-renik panas, dia panggil. Jadi begitulah juga amalan kita banyak, kita hadir di akhirat, kita berasa seronok dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi oleh kerana amalan kita itu ada riak, menunjuk-nunjuk, dia panggil, kerana orang, maka kita akan jadi kecewa nanti. Amalan dalam buku tulis banyak, tapi semuanya kosong. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada seorang awliya Allah, wali Allah, salihin min awliya, wali min awliya salihin. Satu malam itu dia baca Quran. Dia baca surah Taha daripada awal sampai habis dia baca. Kemudian dia terlelap, selepas dia baca itu, dia tertidur. Kemudian dia bermimpi dalam mimpi dia itu. Allah Ta'ala tunjuk dalam mimpi dia itu, semua yang dia baca itu bercahaya. Dan di atas setiap huruf itu ada 10, 10, 10, 10, 10, 10. Kecuali ada beberapa ayat itu tidak ada cahaya, gelap. Hanya ada tulisan tapi tak ada cahaya dan tak ada pahala 10. Itu dia nampak dalam mimpi dia itu. Lalu dia tanya malaikat dalam mimpi itu, saya baca semua surah, bukan saya baca separuh? Tak ada yang saya tinggalkan daripada surah ini. Kenapa yang ada bahagian itu yang tidak ada cahaya dan tidak ditulis 10-10? Lalu malaikat kata dekat dia, cuba kamu ingat. Cuba kau ingat balik. Tengah-tengah kau baca tu, kamu terdengar tapak kaki. Kau orang zaman dulu dia kecil.
Kalau tuan-tuan tengok bilik Rasulullah pun kecil. Kalau orang lalu kat tepi tu memang dengar tapak kaki. Bila kamu dengar bunyi tapak kaki, kamu pun meninggikan suara, nak bagi orang dengar. Kadang-kadang dia main sendiri. Macam kita lah. Dia main sendiri, tuan-tuan sekalian. Mana beberapa ayat kamu baca itu memang niat supaya orang yang lalu tepi rumah kamu itu mendengarnya. Kemudian kamu pun tersedar balik, kamu patah balik kepada niat yang betul selepas itu. Jadi yang hadir riak itu tidak ada cahaya dan tidak ada pahala. Itu Allah Ta'ala tunjuk kepada dia dalam mimpi itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pentingnya. Sebab itu para ulama memang dia tekankan sungguh-sungguh, dia asakkan sungguh-sungguh persoalan ikhlas. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali, tuan-tuan sekalian, kalau baca kisah dia lagilah panjang. Macam mana dia boleh tinggalkan segala jawatan dia tinggalkan, dia panggil segala kemasyhuran dan sebagainya, dia beruzlah 10 tahun. Inilah puncanya. Kerana dia merasakan bahawa kalau dia berterusan begitu dan takdir kata dia mati, dia memang betul tuan-tuan sekalian. Umur dia tak panjang, 55 tahun saja. Dia 55 tahun saja. Dia mengambil bagi diri dia sendiri. Kalau tuan-tuan baca sirah dia, memang dia mengambil satu pendirian yang tepat untuk diri dia sendiri. Kalau dia terus dengan kemasyhuran dia pada ketika itu, mungkin tuan-tuan sekalian tidak terhasil kita Ihya Ulumuddin itu. Jadi sebab itu ulama-ulama dulu sangat-sangat mementingkan persoalan dia panggil persoalan niat, persoalan keikhlasan. Bila sebut niat ni tuan-tuan sekalian, oleh kerana dia penting, kita ulang kaji bagi lebih sikit. Penting untuk orang yang mengajar dan penting juga untuk orang yang belajar. Bila kita niat ni tuan-tuan sekalian, kena pastikan betul dua cabang niat. Satu niyatul amal dan satu lagi niyatul ma'mul lahu. Niat amal ini iaitu amalan apa yang kita nak buat itu kena bagi pasti betul-betul. Jangan bagi silap. Jangan kita main cincai-cincai. Dan satu lagi ialah niat untuk siapa kita beramal. Sudah tentu lillahi ta'ala, niat untuk Allah. Itu dipanggil keikhlasan. Maka sebab itu para alim ulama kita dalam menyusun niat, mereka gabungkan dua-dua ni sekali. Gabungkan dua-dua ni sekali. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan sekalian, kita disunatkan untuk lafaz niat. Cuba tuan-tuan bagi tengok dalam lafaz niat yang alim ulama susun untuk kita. Dia gabung dua-dua sekali. Niyatul amal dan juga niyatul ma'mul lahu. Niat amalan apa kita nak buat dan niat untuk siapa kita buat. Sebagai contoh, kita ambil sembahyang subuh. Macam mana lafaz sembahyang subuh yang alim ulama kita ajak kita? Usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang subuh, sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum, ujung tu pasti dia sambung lillahi ta'ala, kerana Allah. Nak abang dekat hati. Sembahyang kerana Allah. Cuma main lah ni orang kata bid'ah pula dia tinggal. Bila tinggal dia dikosong gitu. Entah betul tak betul tak tahulah dia niat. Kalau zaman dulu boleh jugalah dia severe tu niat, bila dia tengok dia renung ulama susun lafaz niat begini. Di dalam hati dia tu dia cuba hadir yang itulah. Usalli dia panggil qasad. Qasad, ta'arad itu fardu, sebut fardu tu dia panggil ta'arad. Ta'yin, zuhur. Tu. Qasad, ta'arad, ta'yin. Kemudian apa ni? Kalau jadi makmum kena tambah 4. Kena tambah 4, iaitu niat menjadi makmum. Kemudian tambah satu yang kelima, iaitu untuk menjaga keikhlasan, iaitu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kalau dulu tuan-tuan sekalian di masjid ada tulis depan tu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita masuk dalam masjid tengok, oh tak niat i'tikaf lagi ni, maka hadirlah sambil-sambil niat i'tikaf tu. Lah tak ada ramai tuan-tuan sekalian dia masuk masjid tak ada niat i'tikaf sampai balik. Sampai di rumah pun tak sedar kata tak niat i'tikaf. Sayanglah tuan-tuan sekalian. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan bergantung pada niat. Kalau tuan-tuan tak niat tak ada.
Sikit saja nak hadir, duduk dalam masjid dengan niat untuk berdiam i'tikaf. Innama amal binniyat. Sebab itu kita nasihatkan siapa-siapa jadi tuan kuasa masjid, kalau dah pegang pendapat perlis sekalipun, lafaz niat itu tidak sunat, tidak disunatkan. Sebab tu dia di situ tak dia buang di situ, tulislah di sikit situ. Jangan lupa tuan-tuan berselia untuk niat i'tikaf. Peringatan. Kalau tidak, orang kita tuan-tuan berselia, orang Melayu mudah lupa. Itu dia ada dua makna tu. Mudah lupa ni mudah ghalib. Orang kita memang mudah ghalib tuan-tuan berselia. Memang mudah ghalib. Dia memang, dia orang kata apa, dia bukan jenis dalam bahasa Arab kata apa, muntabih. Muntabih ni maknanya dia sentiasa ingat. Ni nak buat apa? Nak pergi nak buat apa? Dia sebab tu kita kena raikan tu. Raikan kelemahan orang Melayu ni. Dia sentiasa perlu diingatkan. Sentiasa perlu diingatkan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, bukan semua perubahan ni kita boleh buat. Dulu tuan-tuan sekalian, bila kita parti dah kena kenuri sebagai contohnya, adalah kita kena qasidah, adalah dia panggil apa lagi, orang kata apa, burdah dan sebagainya. Adalah juga orang panggil apa, orang Melayu cara dia berhibur begitu. Tapi bila orang kata bid'ah, dah tak boleh nak buat bid'ah, takut berdosa, tapi nak berhibur. Akhirnya dia panggil kugiran. Dia buat karaoke malam tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, orang Melayu ni, orang kita ini, kalau tuan-tuan buat perubahan, kena cari ganti. Kena cari ganti tempat yang tuan-tuan nak buat perubahan itu. Kalau tidak, dia akan tinggal kosong gitu. Dulu tuan-tuan, dulu lama tuan-tuan sekalian, ada nak berhenti satu masjid tu, terlewat dah, nak pergi kuliah, terlewat berhenti masjid. Ini sensitif ni, tapi tak apalah. Cerita bila kalau sampai pun tak apa, maknanya orang yang tu dia ganti. Mana dia berhati-hatilah nak buat perubahan. Jangan bagi kosong, jadi tinggal kosong. Bila keluar masjid tu, dia ada di luar tu, dia isap rokok. Malam Jumaat. Isap rokok. Tanya, tak ada aktiviti ke? Tak ada. Melani dia kata, kami nak baca Yasin, orang tak bagi, kami isap rokok. Tapi alhamdulillah, zaman tu mungkinlah baru. Lama dah 10 tahun lebih. Tapi sekarang ni alhamdulillah, malam Jumaat pun dia buat problem dan sebagainya. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Tak boleh kita batalkan atas dasar dipanggil mungkinlah dia bercanggah dengan dia panggil mazhab atau pandang kita tarjih, lepas tu kita biarkan kosong. Orang Melayu tuan-tuan sekalian, bila orang kata dekat dia talqin ni bid'ah, dia tanam tuan-tuan sekalian balik terus. Orang kata yang maknanya yang tidak sabit dengan sunnah itu talqin. Ada yang lain tuan-tuan sekalian. Doa sabit, istighfar untuk si mati sabit, tazkirah sabit. Sebab tu kena ajak dia. Pada tempat yang talqin itu, yang mana yang kita peroleh ni tak buat itu, kena ganti dengan tazkirah dengan itu. Tapi kena ganti itu, kena train, kena ajak. Sebab orang kampung tuan-tuan sekalian, dia talqin dia tahu, tapi tazkirah dia tak tahu. Doa dia tahu, doa lepas sembahyang saja. Doa untuk orang meninggal itu dia tak tahu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maka bila dikebumikan, tuai balik. Bukan begitu. Rasulullah sendiri pun kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, selepas mengkebumikan satu jenazah Ansar, Nabi kata, istaghfiru li akhikum was'alullahu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mohon ampunlah kamu semua untuk saudara kamu yang baru kita kebumikan ini, dan mohonlah daripada Allah keteguhan untuk dia, fa innahu al-an yus'al, kerana dia sekarang ni ataupun sebentar lagi dia akan ditanya oleh Allah. Jadi kena doa untuk dia. Jadi tuan-tuan yang diminta oleh Allah Taala sekalian, maka ini dipanggil tazkirah lah untuk kita bersama yang ada kaitan, ada jawatan dengan masjid, ada dipanggil peranan dalam kampung dan sebagainya, kena urus bagi elok. Jangan lepas ke bumi itu tuai balik. Tuai balik seolah macam tidak ada apa-apa lagi dah selepas daripada perkebumian tersebut.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala sekalian, hadis yang berikutnya, sambung hadis tadi lagi. Oleh itu sesiapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang niat hijrahnya kerana suatu tujuan dunia yang ingin dicapainya, atau kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu bergantung kepada apa yang menjadi tujuan dia berhijrah. Hadis ini hadis yang masyhur, tuan-tuan sekalian, hadis yang sangat masyhur, semua kita selalu mendengar. Kemudian Abdullah bin Amru menceritakan hadis yang ke-17, ma min ghaziyatin, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fataghnamu wa taslamu illa kanu qad ta'ajjalu sulusai ujurihim wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiqu wa tusabu illa tamma ujuruhum. Tidak ada satu kumpulan ghazwah atau sariyah. Beza ghazwah ini Nabi pimpin sendiri jadi panglima. Sariyah ini Nabi hantar kumpulan tentera, dan Nabi hantar melantik seorang panglima untuk pimpin kumpulan tentera itu. Tidak ada suatu kumpulan ghazwah atau sariyah yang berperang di jalan Allah lalu memperolehi harta rampasan dan terselamat dari terbunuh di medan perang, melainkan mereka telah memperolehi dengan segera di dunia 2/3 dari ganjaran-ganjaran mereka. Nabi sebut, orang yang keluar berperang di jalan Allah lalu memperolehi harta rampasan dan terselamat dari terbunuh di medan perang, melainkan mereka telah memperolehi dengan segera di dunia 2/3 dari ganjaran mereka di akhirat. Mana 1/3 Allah Ta'ala simpan dia di akhirat. 2/3 itu ganjaran mereka di dunia, Allah Ta'ala bagi siap-siap. Tidak ada satu kumpulan yang menyertai perang, menyertai ghazwah atau sariyah, lalu mereka tidak mendapat apa-apa dari harta rampasan perang, malah ditimpa pula dengan kematian atau kecederaan, melainkan mereka akan mendapat ganjaran penuh di akhirat. Jadi menunjukkan bahawasanya kalau kita dapat harta rampasan perang sekalipun, balik selamat sekalipun, pahala Allah Ta'ala tetap simpan untuk kita di akhirat. Tapi orang yang gugur syahid, dia pahala penuh, 3/3 pahala penuh untuk dia. Dalam riwayat yang lain, lafaz hadisnya, ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimata illa ta'ajjalu sulusai adrihim min al-akhirati wa yabqa lahum as-sulus wa in lam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum. Tidak ada kumpulan yang berperang di jalan Allah dan berjaya memperolehi harta rampasan, melainkan mereka memperolehi balasan segera di dunia dengan 2/3 ganjaran sebelum ganjaran di akhirat. Tinggal lagi untuk mereka 1/3 ganjaran yang akan didapati di akhirat. Dan jika mereka tidak memperolehi harta rampasan di dunia, mereka akan mendapat ganjaran penuh di akhirat. Jadi sebab itu ada ulama-ulama sebagai contoh yang mengajar tentang bersekalian, bila nak dapat ganjaran penuh ni, mereka tak mau terima gaji. Ada tuan-tuan bersekalian yang tak mau terima gaji, maknanya mereka bagi syarat, nak panggil saya mengajak boleh. Hatta ada ulama, Allahu a'lam, tuan sekalian yang anda dengar, orang jemput dia mengajak universiti pun dia kata boleh, tapi jangan bagi upah apa. Pun ada sampai begitu. Dan ana pernah hadir di Masjidil Haram lah waktu umrah tu. Ada seorang ulama tu dia mengajar. Lepas habis kuliah, dia pula bagi dekat anak murid seorang 20 riyal. Tapi dah kita duduk belakang kali, tak dah sampai kat kita. Boleh sampai dekat tengah tu habis dah sampul tu. Duk ingat-ingat kan takutlah sampai. Dia bagi pula duit kat anak. Dia kata hari ni saya nak sedekah, tapi saya bawa banyak sekian-sekian. Saya nak sedekah kepada yang main mengaji lah, yang sempat, yang dapat bagi. Dia ada pembantu dia buat pula sampul bagi. Dia jadi terbalik tentang maslihan. Tapi kalau lah ustaz yang terima sebuah hati dan sebagainya, pahala dia insya-Allah ada di akhirat. Tapi bergantung kepada keikhlasan lah, sejauh mana dia ikhlas tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, ada ulama yang memang dia memang tak nak
Dia tidak, orang kata apa, tidak pernah kami pergi di Palestin pun ada minta seorang imam di masjid Aqsa tu, bila kita nak bagi sagu hati dekat dia, ada kamu pergi letak dalam tabung. Tak boleh kata. Dan kami tak boleh terima, dia kata. Kami tak boleh terima sagu hati. Kami sampaikan lillahi ta'ala. Kalau kamu nak bagi juga, tu nampak tabung masjid tu, kamu pergi letak di situ, dalam tu. Jadi ada yang begitu, tuan-tuan muslimin. Tapi ada juga yang kita bagi dia terima. Jangan tuan-tuan kata ni tak ikhlas. Tak nu ikhlas. Dalam hadis pun Nabi sebut juga. Hadis sebut. Bahkan bila sahabat-sahabat, di kalangan sahabat ada yang diberi upah kerana mereka membaca Fatihah kepada orang sakit, dalam hadis yang masyhur juga tuan-tuan sekalian, lalu diberi sagu hati dan mereka tak berani nak makan. Sebelum makan, maka balik setiap ekor kambing tuan-tuan sekalian dibagi kambing. Kemudian balik jumpa Rasulullah, dan Rasulullah kata makan. Dia panggil tidak ada, dia panggil upah yang diberi yang lebih, orang kata apa, yang macam mana hadisnya tu Nabi sebut, tidak ada upah yang lebih mulia ataupun lebih daripada kamu mengajar Quran. Yang mana sagu hati yang kamu terima dengan kerana kamu berkhidmat mengajar Quran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebut nak menegaskan kata benda tu boleh tu, Nabi kata kalau ada bahagian hantar rumahku sama sikit. Begitu. Maknanya bukanlah Nabi lapang sangat pun, tapi nak cerita kata benda itu harus boleh. Cuma kata alim ulama, jangan diman. Kalau siapa nak suruh saya mengajak boleh, tapi sekian-sekian bayaran. Kalau tak boleh bagi bayaran tu, tak ada kuliah. Itu tak boleh begitu. Maknanya dia kena pi dulu. Orang panggil bagi kuliah. Kemudian kalau ada sagu hati orang bagi, alhamdulillah. Kalau tak ada sagu hati pun alhamdulillah juga. Dia tak boleh masuk dalam Facebook. Dia kata pi tempat sekian-sekian. Cuma tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan kena orang panggil, kena menyedarilah. Kalaulah kita kata ustaz itu dalam lingkungan Perlis dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan jemput ustaz daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan kena faham sendiri kos, dia panggil kos. Dan dia bukan main naik unta, dia main naik kereta dan sebagainya. Jadi kena faham sendiri, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya begitulah. Bukanlah kita kata agama ni dia ikat tangan kita. Bila sebut kata ikhlas itu sampai tak boleh langsung mencelah, dia panggil habuan duniawi, tidak. Orang berjihad ni pun Allah Ta'ala kata, walaupun dia dapat atar rampan perang, walaupun dia balik selamat, walaupun mungkin orang memuji dia, orang menulis dia penghargaan dan sebagainya, tapi selagi mana ada keikhlasan dalam hati dia, tetap pahala untuk dia di akhirat akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan sekalian hadis kita baca lebih kurang dalam 4 hadis. Berapa hadisnya? 4 hadis insya-Allah. Kita sambung lagi minggu depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.